Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, kita sambung. Lama tak sambung kitab ni. Sambung tak? Ada? Bawa? Kehilang lah. Kita sambung Misbahul Munir. Lepas ni kita buat gila-gila kan? Kita buat gila-gila. Misbahul Munir, Kifayah. Lepas tu next, Kifayah saja. Lepas tu next, Misbahul Munir, Kifayah. Tu next, Kifayah saja gitu. Muka surat 14 Jawi Rumi 32. Jawi 14. Huraian sifat yang pertama, wujud artinya ada. Qala al-mu'allif, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang, wajib pada syarak. Wajib pada syarak. Bila sebut wajib pada syarak, wajib syarak tak buat berdosa. Kita dah bahas sebelum ni, jangan lupa 3 perkara tu kena ingat sungguh. Wajib akal, wajib adat, wajib syarak. Wajib akal, wajib adat, wajib syarak. Yang ni wajib syarak. Wajib syarak ni bila ada kena-mengena dengan Quran dan hadis. Ataupun mudah kata, wajib syarak dengan maksud buat dapat pahala, tak buat meninggalkan wajib tadi berdosa. Jadi wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf. Orang akil balik, wajib atas kepala dia kalau tak buat berdosa. Apa dia? Yang ini bukan berdosa saja kalau tak buat. Silap-silap tak sah iman. Berdosa saja tu fiqh. Fiqh apa-apa tak buat berdosa. Berdosa saja. Tapi sebut berdosa saja tu macam ringan sangat. Dosa je. Macam ringan. Bukan maksud berdosa tu ringan kan. Berdosa sahaja. Dia tak ada kena-mengena dengan, tidak berkait dengan pegangan, tak berkait dengan iman, batal iman, tak batal iman, beriman, kufur, tak berkait. Sebab dia fiqh. Masalah hukum hakam. Tapi dalam masalah hukum syarak ni, berkaitan dengan tauhid, dia ada kena-mengena. Wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf. Orang yang akil balik, wajib pada dia tak buat berdosa. Mengetahui serta mengaku. Tahu pertama, yang kedua mengaku. Tahu saja tapi tak mengaku, tak memadai. Siapa tahu aja tapi tak mengaku? Abu Talib. Abu Talib tahu anak saudara dia. Takkan dia tak tahu? Dia tahu sangat. Tapi dia mengaku ke? Tak mengaku. Jadi yang naknya tahu dan mengaku, dua-dua. Bila sebut mengaku, i'tiqadlah dalam hati. I'tiqad dalam hati, wajib pada syarak. Dan dalam masalah kalau tak tahu ataupun tak mengaku dalam hati, berdosa satu hal. Bimbang takut tak sah iman, bimbang takut di sisi manusia Islam, di sisi Allah kufur. Itu yang takut. Sebab tak tahu dan tak mengaku.
tak tahu dan tak mengaku apa dia? Akan tentu sungguh ada Allah Ta'ala. Sungguh ada Allah. Tak terima tiada. Tak terima tiada. Tak mungkin tak ada. Tak terima tiada. Maksud nak faham tak terima tiada ni macam mana? Sungguh ada Allah Ta'ala. Tentu sungguh ada. Itu kita tahulah ada kan. Tapi tak terima tiada. Tentu sungguh ada, tak terima tiada. Kita tengok kita. Kita ada tak? Mestilah kena kata ada. Takkan tak ada kot. Ada ni. Kita ada. Kita ada. Adakah kita tak terima tiada? Tak terima tiada. Tak boleh tak ada. Mesti ada lah. Tak terima. Tak terima tiada. Kita ni ada, tapi kita ni terima tiada. Kita terima tiada. Maksudnya kita ni boleh ada, boleh tak ada. Memang dah ada sekarang, tapi kita ni jenis boleh ada, boleh tak ada. Kita ambil, kalau kita payah, kita ambil botol ni botol air ni boleh ada, boleh tak ada. Kalau tak ada, tak payah buat, tak ada lah. Kalau buat, ada lah dia. Boleh ada, boleh tak ada. Kita pun sama manusia. Boleh ada, boleh tak ada. Yang kita panggil harus. Kita ni harus ataupun mungkin. Boleh ada, boleh tak ada. Kita ni. Tapi Allah tu tak terima tiada. Mana ada aja. Itu yang istilah dia panggil wajibul wujud. Wajib ada. Kita jaizul wujud. Harus ada. Apa maksud harus ada? Boleh ada, boleh tak ada. Selain daripada Allah, semua boleh ada, boleh tak ada. Ataupun semua terima tiada. Tapi Allah tidak. Tak terima tiada. Adanya Allah itu tak terima tiada. Adanya kita terima tiada. Ya? Seperti firman Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, maka i'lam, hendaklah tahu. Ada dua kat situ. Yang pertama, maka, hendaklah. I'lam tu fi'il amar dengan maksud suruh. Sebab tu jadi wajib kenal Tuhan. Fa'lam tu, maka hendaklah kamu. Hendaklah tu maksud wajib. Wajib masuk wajib syarak. Tak tahu berdosa. Annahu, sesungguhnya, la ilaha illallah, bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Surah Muhammad ayat 19. Jadi inilah dalil bahawasanya kita kena kenal Allah, kena tahu, kena mengaku bahawasanya Allah itu ada. Ada. Bukan mengaku saja-saja je. Adalah dalil-dalil nanti kita bincang kat situ. Cuma jadi wajib Allah ada, tentu sungguh ada Allah Ta'ala tu, tentu sungguh tu, tak terima tiada. Istilah yang kita kena hafal sikit adalah wajib wujud ataupun wajibul wujud. Wajibul wujud, wajib ada, tak terima tiada. Ataupun ada yang hakiki, ada yang sebenar. Ada. Makhluk jaizul wujud, harus ada, terima tiada. Ada secara majas. Ada secara kiasan. Ada kita ni. Bukan ada sungguh. Sebab apa kita kata kita ni ada ni, ada pinjam. Kita ada pinjaman je tu. Sebab apa kita kata pinjaman? Sebab 100 tahun lepas ada. Tak ada. Tadi kata ada. Ada ke tak? Ada. 200 tahun lepas? Tak ada. Sekarang ada. Ada tak? Ada. Tapi bukan ada sungguh. Sebab apa? Bukan ada sungguh. Sebab 100 tahun lepas tak ada. Tapi memang ada. Dia ada pinjaman. Sebenarnya sama kalau kita tengok. Kita buta tak? Kita celak. Nampak? Nampak. Tak nampak pun belakang dinding. Kata nampak. Kena lagi tengok. Tapi sekarang nampak tak belakang dinding? Tak nampak. Sekarang ni celak ke buta? Tak buta, celak. Tapi nampak tak? Sebelah dinding. Tak nampak. Tadi kata celak. Nah, maknanya tak buta. Celak kita tadi tu pinjam je. Sebenarnya kita buta. Kita buta sebenarnya. Cuma pinjam ajalah. Boleh lah. Mengaku ajalah celak. Mengaku je kita celak. Sedangkan kita tak celak. Mengaku ajalah kita ni mendengar. Tak pekak. Sebenarnya kita pekak. Apa buktinya? Kenapa dekat IM14 orang duk bercakap tak dengar? Kata tak pekak. Kenapa tak dengar?
Maknanya pendengaran kita, penglihatan kita, hidup kita pun sama. Semua tu perkataan tu pinjaman yang katakan. Hidup ini pinjaman. Hidup ini pinjaman ni bukan semata-mata hidup ni pinjam. Apa maksud hidup ni pinjaman? Allah bagi semua. Maksud ialah salah satu maksud Allah yang bagi semua. Allah bagi hidup, Allah bagi mata, Allah bagi semua. Kita hidup, Allah bagi nikmat. Jadi hidup ni pinjaman. Tapi maksud hidup ni pinjaman satu lagi adalah hidup kita hidup ni pinjam juga. Bukan hidup sungguh kita ni. Kita ni bukan hidup sungguh. Sebab tu maha-maha ni setengah orang dulu tak ada sebut maha-maha. Allah maha hidup, maha mendengar, maha melihat. Maha tu tak ada. Dua orang dulu tak sebut. Maha tu baru aja. Tak tahulah berapa 100 tahun ke 200 tahun, tapi baru aja. Orang dulu tak sebut maha. Kenapa? Sebab orang dulu sedar kita pekak, kita buta, kita mati, kita mayat, kita semua kita. Allah kuat, Allah melihat. Kita buta terus, sampai terus. Sebab bila sebut maha melihat, seolah-olah kita ni melihat, tapi Allah lagi melihat pada kita. Allah lagi hebat. Kita melihat, Allah lebih melihat. Sedangkan Allah yang sebenarnya melihat, kita buta. Sebab tu tak perlu sebenarnya letak maha. Lebih sampai kalau tak letak maha tu. Lebih sampai. Melihat, Allah melihat. Kita pun melihat. Dok. Habis tu kata kita melihat, pinjam aja. Apa bukti dia tak melihat? Tak boleh nampak. Tutup lampu tak nampak. Kata boleh melihat. Pinjaman. Jadi pinjaman aja kita semua ni. Jadi fa'lam annahu, kena tahulah. Kena tahu. Sebelum tu. Tapi jangan tersalah lorong. Jangan tersalah lorong. Jangan kena susun elok-elok. Bila kata Allah hidup, makhluk mati, Allah itu wajibul wujud, wajib ada, makhluk harus ada, boleh tak ada, maka dia tersalah susun. Dia kata apa? Allah je ada, makhluk tak ada. Allah je ada, makhluk tak ada. Sebab Allah je yang ada sebenar-benar, makhluk tak ada. Allah je ada, makhluk tak ada. Sedangkan ayat Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku jadikan jin dan manusia. Adalah dah Allah kata tidak aku jadikan jin dan manusia. Mana Allah jadikan? Kita ada, Allah pun ada. Kita nak faham wahdatul wujud. Sebab ada orang salah faham wahdatul wujud tu, dia dengan wahdatul wujud dengan wahdatul syuhud dia panggil. Wahdatul wujud ni kena letak elok-elok. Apa maksud wahdatul wujud? Wahdah tu wahid, wujud tu ada. Wahid tu Allah lah, yang wujud hanya Allah, ataupun wajibul wujud yang kita duk bahas ni lah. Cuma kalau ayat canggih dia panggil wahdatul wujud, dengan maksud hanya Allah je wujud. Okey, bila kata hanya Allah je wujud, kena susun elok-elok. Habis makhluk tak wujud, dia kata. Tu dah mula lorong salah dah tu. Sebab apa lorong salah? Sebab dalam Quran sendiri kata wa ma khalaqtul jinna wal ins, tidak aku jadikan jin dan manusia. Jadi jin dan manusia tu ada lah, wujud lah. Kalau kita kata makhluk tu Allah, hanya Allah yang wujud, yang lain tu tak wujud, habis tu Allah cipta apa yang tak wujud? Maka wujud. Jadi habis dia pun kona balik. Dia kata satu golongan nama golongan hulul. Tuhan menepati makhluk, makhluk menepati Tuhan. Tuhan tu makhluk, makhluk tu Tuhan. Atau golongan ittihad. Tuhan bergabung dengan makhluk. Sebab tu dia kata hanya Allah je yang ada. Itu biasa ajaran sesat lah. Hanya Allah, wajibul wujud, wahdatul wujud. Hanya Allah je yang ada sebenar. Kita mana ada? Dia kata macam tadi juga, tapi dia kona lagi. Kita mana ada kita ni? Sebenarnya last kali kita lah Tuhan. Last kali jauh dah pusing. Last kali kita lah Tuhan. Kita lah. Itu golongan yang sesat. Sebab dia kata betul Allah lah sebenar-benar wujud. Betul dah. Cuma dia kata makhluk yang tak wujud. Tu silap. Sedangkan makhluk wujud juga, tapi wujud yang sebenar-benar Allah. Wujud yang tidak berputus-putus, sentiasa wujud, wujud yang tidak ada permulaan. Nanti sampai sifat salbiah nantilah bab tu. Jadi apa maksud wahdatul wujud pada kalam para sufi? Wahdatul syuhud. Apa maksud syuhud? Menyaksikan, syahid menyaksikan
semuanya Allah. Allah je yang satu. Tengok orang nampak Allah. Tengok rumput nampak Allah. Tengok lembu nampak Allah. Nampak apa? Nampak dengan basirah, nampak dengan mata hati bahawa Allah yang menjadikan. Dia panggil tauhid af'al. Allah yang jadi, semua nampak Allah, nampak Allah, nampak Allah, nampak Allah, nampak Allah. Bukan nampak Allah, nampak perbuatan Allah. Jadi, habis tu tengok semua Allah. Hanya Allah je ada. Wahdatul wujud dengan maksud wahdatul syuhud. Itu okey. Sebab dia bukan menafikan makhluk. Tidak. Dia cuma dia melihat. Mata hati dia melihat. Itu okey. Takut salah faham tentang wujud tu. Yakni, apa maksud wujud ni? Yakni Allah Ta'ala jua yang ada. Maka ada itulah dikatakan sifat wujud. Ada itulah wujud. Nak faham wujud ni, ada ni, kena faham lawan dia. Opposite dia. Bila faham lawan baru komplit kan. Allah itu berkuasa, kuasa. Lepas tu kena faham lawan dia, lemah, mustahil lemah. Maka komplit. Kalau hanya Allah kuasa, tak belajar yang mustahil, yang lawan, dia tak komplit, tak faham lagi. Dia kena belajar yang Allah ada dan yang Allah tak ada, iaitu lawan tadi. Jadi bila dia kata Allah itu ada, wujud tu ada, nak faham ada tu macam mana? Nak faham ada tu, artinya ada yang lawan bagi tiada. Ada yang lawan tiada. Sebab apa? Ada juga, Melayu punya ada, yang lawan dia bukan tiada. Dia ada, tapi lawannya bukan tiada. Ada lawannya tiada. Ada lawannya tiada. Sungguh lawannya? Tak sungguh. Oh, kalau main tak semua boleh. Allah lawannya tak Allah. Meja lawannya tak meja. Semua boleh. Ada lawannya tiada. Sungguh lawannya tidak. Ada bukan lawannya tidak. Ada lawannya tiada. Sungguh lawannya tidak. Sebab tu dia kata kat sini, nak tahu ada, wujud tu ada, kena tahu lawan. Lawan tiada, bukan lawan yang tidak. Macam mana? Alah, yang biasa kita duk sebut tu lah. Ada, kita ni ada, dan kita sungguh. Sungguh lagi ada. Ada lagi sungguh. Sungguh lagi ada pula. Ada lagi sungguh kita ni. Kita ni manusia. Ada tak? Ada. Sungguh. Sungguh lah. Okay. Ada setengah-setengah makhluk tu, setengah-setengah keadaan, dia tak ada. Dia tak ada. Tak ada apa? Yang ada lawan tiada tadi tu, dia tiada. Tapi dia sungguh aja. Dia cuma sungguh aja. Tapi dia tak ada. Dia sungguh. Kita ada dan sungguh. Allah, macam mana? Pusing. Kipas berpusing. Okay. Kipas ada? Ada. Pusing? Tak ada. Apa? Sungguh. Pusing itu sungguh. Tapi pusing tu tak ada. Okay. Sungguh tu lawannya tidak. Tidak berpusing. Nanti kata tidak tadi. Dia tak boleh kata tiada pusing. Tak boleh. Tak kena. Ada lawannya tiada. Cuma mungkin boleh, orang bahasa boleh kaji lah. Ada, lepas tu tiada. Ti tu mungkin maksud, betul lah kan? Maksud tiada, maksud tak ada lah. Tiada tu tidak. Tiada tu maksud tidak ada. Asalnya ada lawan tiada. Ti tidak. Ada tu ada. Jadi buang dak, macam mana? Ti ada. Ti ada. Asalnya tidak ada. Ada lawan tak, tidak ada. Jadi ti ada. Jadi jadi maknanya Allah itu wujud. Ada lawan bagi tiada. Bukan lawan tidak. Kalau lawan tidak tu sungguh. Maka pengakuan di dalam hati dengan tentu ada. Maka pengakuan di dalam hati tentu ada, dahlah ada, sungguh lagi. Dua-dua. Ada lagi sungguh. Jadi Allah itu ada dan sungguh. Macam kita ada dan sungguh. Allah tu tak macam sungguh aja tapi tak ada. Dia sungguh tak? Macam tadilah pusing aja tapi tak ada kan? Allah tidak begitu. Allah ada lagi sungguh. Sebab apa? Sebab yang sungguh aja ni ada satu, bukan agama lah, ajaran sesat tu lah. Dia ada. Tuhan dia tu sungguh aja tapi tak ada.
Apa? Tapi kadang-kadang orang Islam pun ada. Orang Islam yang tak ni lah. Macam energi. Tuhan tu terhasil melalui energi. Apa? Tuhan terhasil melalui getaran. Kan? Energi lah. Pernah dengar? Dia kata Tuhan tu terhasil melalui getaran. Getaran. Tak dengar? Satu Malaysia kecoh. Dulu. Tak tahu? Tak ada. Kalau tak tahu kena Google tengok siapa orang. Kenal tak kenal. Terjadi melalui getaran. Dia nak cakap getaran tu, dia memang ada satu pahaman belah barat sana. Bukan getaran bergetar, bukan. Maksud dia energi tadilah. Bila bergetar kan keluar energi. Orang fizik ada ke? Tak cakap. Sedap je kita goreng kat depan ni. Dia punya energi tu dia ada. Bila maka terhasillah Tuhan. Macam mana? Dia anggap energi itulah Tuhan. Mungkin kalau bahasa canggih dia letak aura ke, letaklah nama-nama canggih-canggih. Nama canggih-canggih. Jadi itu maknanya dia meletakkan Tuhan tu sungguh aja, tapi tak ada. Sungguh aja. Tapi tak ada. Sedangkan Allah ada, tentu ada lagi sungguh. Maka pengakuan kena mengaku dalam hati Allah itu ada lagi sungguh. Allah Ta'ala itu dinamakan wajib pada akal. Wajib pada akal. Wajib akal Allah tu ada. Wajib akal, wajib adat, wajib syarak. Wajib akal ni tak boleh terima akal, tak masuk akal kalau tak ada. Tak boleh terima. Kita masuk akal tak kalau tak ada? Masuk akal. Allah tak masuk akal. Tu kata wajib pada akal. Akal tak boleh terima kalau tak ada Tuhan. Yang itu yang kita kena mengaku dekat hati, kena pegang dekat akidah kita. Dan pengakuan tentu tidak. Tidak ada Allah Ta'ala. Itulah dinamakan mustahil. Pengakuan tentu tidak. Tak apa? Tak ada Allah Ta'ala. Kalau orang Kedah, tak ada. Kalau ustaz-ustaz apa ni, tok guru Kedah, tak ada. Tak ada. Allah itu ada. Tak ada. tak ada. Inilah tu. Tidak, tentu tidak, tiada Allah Ta'ala. Tentu tidak, tiada Allah Ta'ala. Maknanya negatif, positif lah. Tidak makan. Maknanya makan. Negatif, positif. Kan? Tidak makan. Maknanya makan lah. Okey. Jadi dengan pengakuan tentu tidak ada Allah Ta'ala. Tidak ada Allah Ta'ala. Itulah yang dinamakan mustahil. Begini maksud perkataan ulama. Wujud ertinya ada, mustahil lawannya tiada. Hingga akhir inilah orang-orang ulama duduk suruh menghafal tu. Wujud ada, mustahil lawannya tiada. Lepas tu ada orang buat menganjing. Dia kata mula-mula Allah itu ada, lawan, lama tak ada. Korang hancur tu. Dia tak mengaji. Sedap je dia cakap. Ada tengok video tu? Tak tengok tak? Tak ada tengok, kena cari video tu. Orang hebat juga. Sedap dia menganjing. Ni dia menganjing ni. Dia kata Allah tu mula-mula ada, lawan tak ada. orang besar dalam Malaysia ni. Cari video. Aduh, hajar tu lah. Bukan maksud tu. Itulah maksudnya. Betul dia kata inilah maksud dia. Perkataan ulama wujud ertinya ada, mustahil lawannya tiada hingga akhir tu, hingga 20 sifat lah semua. Dan dalil atau tanda-tanda kata Allah Ta'ala itu ada sungguh, ianya tak tiada ialah dan dalil atau tanda-tanda kata Allah Ta'ala tu, tanda-tanda yang dikatakan Allah Ta'ala tu ada sungguh, tak tiada. Ialah ada sungguh, ada lagi, sungguh lagi, tak ada. Maknanya ada lah. Ada lah. Dia nak bagi tahu apa? Ada sungguh-sungguh. Sampai habis hayat dia sebut. Kan? Dalil atau tanda dikatakan Allah Ta'ala itu ada sungguh. Ianya tak tiada. Tak tiada tu ada lah. Ialah kita fikir.
kita fikir dengan perhati dan tilik kepada makhluk-makhluk ini, kerana makhluk ini baru adanya. Cara nak kenal Tuhan, tengok makhluk. Bila tengok makhluk, dengan tu cara dapat kenal Tuhan. Sebab Tuhan tak boleh dicerap dengan panca indera. Dia tak boleh dilihat dengan mata, didengar dengan telinga, dirasa dengan lidah, dipegang dengan tangan, tak boleh. Lepas tu maka macam mana nak kenal Tuhan? Kena kenal makhluk. Bila kenal makhluk, kita mesti kenal Tuhan dengan cara kita kenal makhluk tu. Tu dia kata ni, tilik kepada makhluk-makhluk ini. Semua yang ada ni lah, tilik, tengok, cek. Kerana makhluk ini baru adanya. Makhluk ni baru ada. Apa maksud baru? Bila sebut baru dalam masalah akidah, bila sebut baru je, sebelum tu tak ada, lepas tu ada. Kena faham, kena tune. Kalau baru fiqh lain kot. Kalau baru kita duk bercakap lain, baru tu macam baru beli kan. Ni bila sebut dalam bab akidah, kita tauhid, bila sebut baru tu kena tune terus. Bukan masuk baru, maksudnya tak ada, sebelum tu dia tak ada. Habis tu baru ni apa yang sebelum tu tak ada, lepas tu ada. Semua lah kecuali Allah. Allah je yang ada je. Jadi bila sebut baru ni maksud makhluk atau baru ni bukan Allah, masih Allah, selain daripada Allah. Jadi kerana makhluk itu baru, makhluk itu sebelum tu tak ada, lepas tu ada. Apa-apa pun, walaupun makhluk yang pertama yang dicipta, qalam lah kata, qalam, arash, kursi yang Allah cipta, langit bumi, kan berjuta tahun dah ada, tapi tetap juga sebelum tu tak ada. Habis tu nama dia apa? Langit nama baru, bumi kita panggil baru dari sudut akidah, arash kita panggil baru, kursi kita panggil baru, semua lah, qalam kita panggil baru, semua. Kalau kita nak masuk Nur Muhammad, katalah kita nak ambil pendapat tu, Nur Muhammad baru. Apa yang mula-mula? Antara pertama yang Allah cipta air baru. Ada khilaf kat situ. Ada kata qalam yang Allah cipta, makhluk pertama yang Allah cipta. Maknanya semua tu tak ada. Semua tak ada. Kemudian mestilah ada Allah cipta yang first dulu. Kan? Yang ada hanya Allah je pada waktu tu. Ada yang kata qalam. Qalam tu pena lah. Tulis dekat loh. Dekat tulis takdir ataupun apa yang akan berlaku, akan datang, apa yang akan terjadi. Ada yang kata yang pertama sekali Allah cipta Nur Muhammad, tapi itu kontroversi sikit lah, ada orang tolak dan sebagainya, tapi tetap juga dalam ada dalilnya, ulama membahaskan Nur Muhammad. Daripada Nur Muhammad itulah jadi qalam semua. Ada yang kata air, itulah pertama sekali, yang pertama sekali Allah cipta air. Tak kisahlah apa-apa pun, bukan jadi apa pun. Jadi apa? Kalau Allah cipta air dulu, jadi apa kita? Kalau Allah cipta qalam dulu, so Allah cipta Nur Muhammad pun jadi apa? Tak jadi apa pun, sama je kitanya. Maka ulama khilaf, layan aje lah, lalukan je lah, tak payahlah nak ni. Sebab ada dalam live hari tu masa kitab apa lupa dah. Oh, kitab baru, Badrut Tamam, kitab baru buka, tiba-tiba awal-awal lagi sebut Nur Muhammad dah. Allah, nak cerita tentang Nabi kat mana, masjid surau mana tak? Balut perdana hari Rabu, balut perdana. Buka-buka Nur Muhammad dah. Patut ada orang komen dekat dalam komen. Macam tak setuju lah Nur Muhammad ada dhaif lah apa. Apa sibuk-sibuk? Layan, ulama bahas ada khilaf kat situ. Layan je. Layan tu maksud lalu aja. Mungkin qalam, ada pendapat qalam, ada kata Nur Muhammad, ada kata air, ada lagi yang lain-lain. Sebab apa? Kalau kita kata Nur Muhammad pun jadi apa kita? Macam tu juga kita esok lagi kerja lah. Betul, esok kena sembahyang macam tu juga. Cukup bulan Ramadan kena puasa juga. Bukan jadi apa pun. Jadi relax lah. Tak payahlah nak entahlah, kadang-kadang kita ni benda yang dia tidak meningkatkan iman kita dan tidak menjatuhkan iman kita, tak ada. Dia sekadar pengetahuan. Kita bukan main. Tapi perkara yang akan meningkatkan iman atau menjatuhkan iman, kita buat tak tahu pula yang tu. Kita ni kadang-kadang kita fikir dengan perhati dan tilik kepada makhluk-makhluk, kerana makhluk itu baru adanya. Yang dinamakan makhluk masih Allah, selain daripada Allah, dia tak ada dulu, lepas tu baru ada, iaitu Allah yang jadikan. Tiliklah. Dan tiap-tiap yang baru, tiap-tiap yang sebelum tu tak ada, lepas tu ada yang baru, itu baru ada itu tentulah didahulukan tiada. Dia kata setiap yang baru ada, mesti sebelum tu tak ada. Tak kisahlah juta tahun pun, yang penting sebelum ada tu tak ada.
Itu dia panggil baru, dia kata. Betul lah. Kalau begitu, nyatalah, bila kita faham kaedah tadi, nyatalah bahawa makhluk ini mungkin namanya. Sama juga, mungkin tu barulah. Yang orang Melayu panggil mungkin. Mungkin. Makhluk ni mungkin namanya. Dan mungkin itu, makhluk ini mungkin namanya. Dan mungkin itu, apa maksud mungkin? Sebenarnya mungkin itulah baru. Mungkin itulah makhluk. Mungkin tu juga kainat. Mungkin tu juga semualah tak ada kepada ada. Mungkinlah semua tu. Okey. Dan mungkin itu barang yang terima ada dan terima tiada dengan bersamaan berat keduanya. Apa mungkin? Ada dengan tak ada sama berat. Maknanya boleh ada, boleh tak ada lah. Kan? Tu mungkin itu barang, perkara yang terima ada, terima tiada. Dia boleh kalau nak ada pun masuk akal, dia tak ada pun masuk akal. Terima ada, terima tak ada. Dan bersamaan berat keduanya. Sama berat, 50-50. Okay? Bahkan berat sebelah tiada. Berat belah tiada. Kerana asal tiada. Dan ringan sebelah ada. Boleh tak? Boleh faham tak? Dia nak cerita tentang apa maksud baru, apa maksud mungkin, apa maksud makhluk. Apa maksud dia? Mungkin ni 50-50 sama berat. Apa sama berat? Ada dengan tak ada tu sama berat. Bahkan berat sebelah tiada. Maksudnya ni tiada, ni ada, ni dacing. Sekarang ni relevan lagi ke dacing? Tak tahulah, apalah dacing buat contoh. Okey. Ni dacing ada, tak ada. Sama berat. Okey. Dia kata, itulah mungkin sama berat. Ada dengan tak ada sama berat. Dia kata, bahkan berat belah tiada. Ni tak ada, berat. Bila berat belah tiada, makna tak ada lah. Tak ada lah. Berat belah tiada, makna tak ada lah. Okey. Tiada, dan ringan sebelah ada. Ada ni ringan. Sebab dah tak ada tu berat. Dia gini, kalau berat belah ada, makna perkara tu ada lah. Terjadilah perkara tu. Kalau berat belah tak ada lah dia. Kalau duduk sama-sama, tak ada lah juga. Duduk sama-sama 50-50. Macam mana nak kena ada? Kenalah berat belah ada. Bila berat belah ada, maka ada lah. Bila berat belah ada, kita sebut sini, bahkan berat sebelah tiada ni. Kalau berat belah ada, maka adalah. Yang ringan tu apa? Tiada. Jadi bila berat menang yang berat belah ada, maka adalah perkara tu. Dia nak bahas tu. Jadi dacing ni berat belah tiada. Ni tak ada, ni ada. Sekarang kita nak kata, adakah perkara itu ada atau tiada? Kita nak kata, adakah botol ni ada atau tak ada lah? Tapi kalau sebut ni dah ada dah. Ni contoh je. Ada ke tak ada botol ni? Okay. Pertama dia sama-sama 50-50. Tak ada. Botol tak ada. Macam mana nak bagi botol? Nak bagi botol ni ada. Dia kena berat belah ada. Tapi sebelum tu dia kata berat belah tiada dulu. Jadi sekarang ni asal botol ni 50-50 sama berat. Okay. Mula. Bahkan dia kata sebenarnya berat belah tiada. Berat belah tiada, ringan sebelah ada. Maknanya tak ada lah. Berat belah tiada tak ada. Macam mana nak ada? Macam nak ada? Yang ada ni kena berat lah. Kena menang. Okay. Tiba-tiba, dia guna perkataan tiba-tiba. Tiba-tiba, yang ringan itu jadi berat. Mana yang tiada berat, ada ringan. Maknanya tak ada lah botol ni. Tiba-tiba, yang ada yang ringan ni jadi berat. Oh, berat. Yang ringan itu jadi berat. Maka tentulah tak terima pada akal kita nak jadi berat sebelah ada yang ringan itu dengan sendiri. Boleh tak? Boleh faham? Kan? Dia kena, kalau faham ni seronok ni. Awi. Dia yang tengok live. Oh, tengok live. Dia ada. Tak apa, tengok live. Tak apa, boleh kita kutuk sikit apa ni dia. Dia tak boleh jawab. Okey. Maka tentulah tak terima pada akal. Tak terima pada akal kita. Bila tak terima pada akal kita yang sejahtera tak boleh terima. Nak jadi berat belah yang ringan. Belah yang ringan. Apa yang ringan? Ada tu lah ringan.
Tiba-tiba berat dengan sendirinya. Bahkan mestilah ada yang memberatkan. Beri ada makhluk itu, dia sebut makhluk, dia terus bagi jawapan. Jadi semua makhluk asalnya sama berat. Ambil umum dulu. Apa sama berat? Ada dengan tak ada. Makhluk ni boleh jadi ada ke boleh jadi tak ada? Macam tu. Makhluk ni boleh jadi ada ke boleh, ni asal. Semua tak ada lagi. Semua tak ada lagi. Apa pun tak ada, ya. Makhluk ni ataupun sesuatu ni, kita ni boleh jadi ada ke boleh ada ke boleh tak ada, dia sama berat. Malah dia kata berat belah tak ada, sebab memang asal semua tak ada. Bila berat belah tak ada, belah ada ni ringan, jadi menang belah tak ada, maka kita semua tak ada. Tiba-tiba yang ringan ada ni ringan, tiba-tiba dia berat. Yang tiada ni jadi ringan pula. Yang berat, yang ada ni jadi berat. Dia kata kat sini, tak terima akal yang asalnya ringan tadi tiba-tiba jadi berat dengan sendiri. Tak masuk akal. Bahkan mestilah ada yang memberatkan. Mesti ada yang memberatkan. Yang ada tadi. Kalau kita nak faham, tarik tali asalnya duduk tengah. So, sini tarik. Sama-sama kuat. Tiba-tiba, kalaulah dia menang, berat belah sini dia tarik, berat belah sini dia menang, dapat duit. Kalau ringan dia, kurang dia kalah, talinya ke sana, dia tak dapat duit. Tak dapat apa-apa lah, kita kata macam tu. Tiba-tiba dia dapat duit. Maknanya mestilah berat belah dia, mestilah dia tarik belah dia, mestilah berat. Tali ni kat tengah-tengah. Tali dia tengah-tengah, yang orang nak tarik tali ni tengah-tengah. Kalau tali dia lebih ke sana kan, lebih ke sana dia menang kan. Okey, kalau lebih ke sana tali dia jadi pendek, kalah lah. Okey, kalau dia menang dapat duit. Okey, tiba-tiba dia dapat duit. Maknanya mestilah tali dia menang. Okey, mestilah tali dia lebih. Bila tali dia lebih ke sana, mestilah ada orang tarik, dia tarik. Kiaslah kat Tuhan. Macam itulah. Takkanlah duit ada, dapat duit, dan tali tu pun belah tertarik, asalnya dekat tengah tapi tertarik belah sana, tapi tiba-tiba tak ada orang tarik. Tak masuk akal lah tu. Jadi asalnya makhluk ni semua sama berat, tak ada dengan tak ada sama berat, boleh ada boleh tak ada, malah berat belah tak ada, sebab tu kita tak ada asalnya. Tiba-tiba belah ada kita, kemungkinan ada kita tu duduk atas ringan, tiba-tiba berat, kita ada tu jadi berat. Maka bila berat menang belah ada, kita ada. Bila kita ada macam duit tadi lah, tiba-tiba ada duit, tiba-tiba duit tu dapat sendiri. Mana boleh? Mesti menang. Ya menang. Dah menang kan? Dah menang. Berat dah menang. Lepas tu pula, macam mana boleh dapat duit? Menang. Tak ada orang tarik. Tak ada orang tarik. Tak logik. Mesti ada orang tarik. Dan tadi, mesti ada yang menekan. Bahawa yang ada tadi, mesti ada yang menekan. Asalnya dia ringan, dia jadi berat. Ada yang menekan. Allah. Itulah istilah dia. Tu dia cakap tu. Kalau kita baca sekali lagi, faham lah. Kita undur balik kita baca kalau begitu, nyatalah bahawa makhluk ini mungkin namanya, dan mungkin itu barang yang terima ada dan terima tiada, boleh ada dan boleh tak ada, dengan bersamaan berat keduanya, sama berat, bahkan berat belah tiada. Asalnya kita, kerana asal tiada, asalnya kita tak ada, maka berat belah tiada, dan ringan sebelah ada. Tiba-tiba yang ringan itu jadi berat, yang belah ada tadi jadi berat yang ringan, maka tentulah tak terima pada akal kita. Kita nak jadi berat belah ada yang ringan tu dengan sendiri. Bahkan mestilah ada yang memberatkan, mesti ada yang memberatkan. Jadi kalau yang ada tu masuk makhluk, kita letak makhluk, mesti ada yang jadikan makhluk tu, mesti ada yang menjadikan. Tak boleh jadi sendiri. Yang kita panggil semula jadi tu tak ada. Merapu je yang semula jadi. Mana ada semula jadi? Mesti ada yang dijadikan. Hujah melawan semula jadi, inilah dia perenggan ya. Hujah melawan semula jadi, perenggan ni. Mestilah ada yang memberatkan beri ada makhluk ini, dan yang memberat beri ada itulah Allah. Ada
Allah tu Nabi yang bagi tahu nama. Tapi kita kata dulu yang memberat tu lah namanya satu kuasa Tuhan yang kita letak. Macam mana tahu nama Allah? Nabi yang bagi tahu. Kalau Nabi tak bagi tahu Allah, namanya Allah, tetap juga dengan akal yang sejahtera kita akan kata mesti ada yang jadi. Kita mungkin namakan benda lain. Kita namakanlah zat ke, namakan Tuhan ke, kita namakan benda lain dengan maksud tu. Dengan maksud tu lah satu kuasa, satu diri, boleh kot. Satu diri sebenarnya tepatnya satu zat. Tapi kalau Melayu kan satu diri. Satu diri, bila sebut diri bukan macam orang Satu diri, dialah mesti ada, dialah yang memberat, dialah yang bagi ada. Mesti ada. Cuma aku tak tahu nama je. Nama apa? Sebab apa aku tahu nama? Sebab tak ada Nabi begitu. Tiba-tiba Nabi beritahu, kau nak tahu tak benda apa tu? Itulah namanya Allah. Oh, jadi maknanya kalau tak ada Nabi sekalipun, akal yang sejahtera, tak diutuskan Nabi sekalipun, akal yang sejahtera boleh kenal Tuhan. Cuma nama lain lah nama dia. Tapi boleh kata mesti ada. Mesti ada. Macam mana tengok tahi unta, garanti ada unta tak? Mesti tak? Ke tahi je ada tiba-tiba? Unta tak ada? Tak boleh masuk akal lah. Macam tu lah. Tak logik. Pergi pusing-pusing, rumah untuk disewa. Mesti ada owner. Mana mesti? Ada nampak owner dia? Tak jumpa pun owner dia. Ada tuan punya? Ada tak? Ya ke? Pernah jumpa? Berapa kali jumpa? Ada tak orang buat rumah yang untuk disewa tu? Rumah ada tak orang buat? Sebab nampak batu bersusun-susun. Ada tak? Ada tak orang buat? Ada. Ada. Pernah jumpa orang? Indonesia ke Bangladesh? Tapi mesti ada tak? Mesti ada. Gitu lah. Pernah jumpa Tuhan? Tak pernah. Tapi mesti ada. Mesti. Senang lah. Pergi masuk dalam hutan, tengok-tengok. Ada bangsa lah. Sini ada, tengok, ada 3-4 pokok durian. Ini mesti ada orang tuan dia buat dulu kot. Anak dia kata, bukan bah. Dia jadi sendiri kot, dia terbang. Cikum jadi tangga dia. Mesti ada orang buat, mesti ada owner. Pernah jumpa? Ayah dia tanya dia. Pernah jumpa? Berapa kali jumpa? Tak pernah jumpa. Habis tu jadi sendiri kot. Angin kuat. Lepas tu tung. Tak boleh. Tak pernah jumpa pun dengan yakin. Akal kita kan kata mesti ada orang buat. Mesti. Itulah kata ni. Itu dia bagi istilah berat kan tu. Kalau kita ambil bangsal tempat rumah yang ada dalam hutan, kita kiaskan je lah. Kiaskan je lah dengan rumah, kiaskanlah dengan tahi lembu. Bila ada tahi lembu, tiba-tiba anak dia kata, agak-agak lah ada tak lembu datang sini. Itu tahi lembu. Mesti ada. Ayah dah jumpa berapa kali lah lembu yang datang sini berak. Pernah tengok sendiri. Jangan fitnah. Jangan fitnah lembu. Mesti lembu ada. Maksud lembu ada tu mesti ada. Yalah yang keluar kat punggung dia tu lah. Mungkin juga dia datang situ berak. Mungkin juga dia berak tempat lain. Orang bawa ke. Yang penting ada keluar. Mesti ada. Iya, mesti ada. Tak pernah tengok. Mesti ada. Begitulah cara kita nak kenal Tuhan. Tuhan ni. Itulah Allah Ta'ala yang tentu ada. Tak terima tiada sekali-kali. Tentu ada. Kita pergi tengok nombor telefon. Rumah untuk disewa. Apa lah ni? Tentu ada owner. Tentu ada yang buat rumah tu. Dan tak terima tiada sekali-kali. Tak ada lah. Nombor tu dia terbang. 1-0. 1. Tak boleh terima akal. Tak boleh terima. Macam tu kan kita kata kan. Mesti ada ownernya. Mesti ada tuannya. Mesti ada tuan. Itu baru apa? Jumpa telefon. Tadi jumpa telefon. Telefon tu siapa punya tadi? Yang kat situ orang tadi? Telefon kat situ siapa punya? Budak. Dah rasa dah budak tu. Telefon mahal tu. Dia ada kat situ. Dia semayang 5 orang. Bila kita masuk, dia lagi main kat belakang. Tengok telefon. Budak kecil kan? Perasan ada budak tadi. Okay. Ada jumpa telefon tadi. Siapa tahu Haji Mat jumpa telefon tadi? Siapa tahu jumpa telefon? Oh kan? Haji Zul. Jumpa telefon. Dia perlu fikir tak? Ada tuan ke tak? Entah dia semula jadi kot. Satu hal. Yang kedua, satu hal ada tuan ke tak? Yang kedua, dia jadi sendiri ke tak? Tak payah fikirlah dalam ni penuh dengan chip, takkanlah jadi sendiri. Mana tahu. Pum, meletup. Bila meletup tu menjadi telefon. Boleh saya? Habis Big Bang saya. Big Bang meletup juga. Jadi bumi. Ini baru jadi handphone. Meletup jadi handphone.
Meletup tiba jadi handphone. Meletup. Jadi handphone. Tak masuk akal. Habis Big Bang meletup jadi bumi lagi cantik pada handphone. Jadi ya Allah nak sebut. Boleh percaya pula. Tu otak kita. Berhenti kat situ dulu lah. Sebab kita nak masuk satu lagi kitab. Ingat habis kan? No. Kalau tidak tak baca kifayah. Berhenti kat situ dulu. Begitulah pengakuan di dalam hati tiap-tiap mukallaf. Berhenti Ustaz? Begitulah pengakuan di dalam hati tiap-tiap mukallaf yang wajib atasnya mengetahui akan dia. Alright. Berhenti kat situ. Maka tentu tak terima angka sebelah ada. Sekejap. Mana kitab kifayah?